Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.34 Mei, anda bersama saya Fatin Habimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini: 5 maut kereta bertembung dalam nahas di Raub. Juga DOJ arah penjualan rumah Agam Jolo dipercayai dari dana 1MDB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 termasuk seorang bayi maut selepas 2 kereta bertembung di kilometer 348 Jalan Kuala Lumpur, Kota Baru dekat simpang Sungai Ruan, Raub, Pahang kira-kira jam 1.40 pagi tadi. 3 lagi mangsa dilaporkan parah. Setakat ini, identiti 3 mangsa yang terkorban itu sudah dikenal pasti. Mangsa adalah penumpang hadapan kenderaan pertama Hasliza Arini Muhammad atau Hamid, 34 tahun dan anaknya Muhammad Kalish Kautsar Muhammad Syahril, 2 tahun. Manakala suami Hasliza Arini Muhammad Syahril Sulaiman, 44 tahun dan 2 lagi anak pasangan itu parah. 3 lagi mangsa yang terbunuh ialah pemandu sebuah lagi kenderaan Nasrul Fakri Mansur, 38 tahun dan isteri serta bayi perempuan mereka. Menurut Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Wan Muhammad Zahari Wan Busu, siasatan awal mendapati kenderaan dipandu Nasrul dipercayai terbabas ke kanan jalan lalu bertembung dengan kenderaan lainnya yang datang dari arah hadapan. Semua mayat dan mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Raub. Kerajaan Negeri Selangor memulakan operasi mengesan penyewa projek perumahan rakyat PPR yang menyewa kediaman kepada pihak ketiga. Operasi pertama dilakukan di PPR Lembah Subang, Petaling Jaya awal pagi tadi. Operasi bermula jam 1 pagi tadi melibatkan 172 anggota penguatkuasa negeri dan pusat termasuk beberapa agensi penguatkuasa lain. 11 warga asing membabitkan 9 Indonesia dan 2 Bangladesh ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Esko Perumahan dan Kehidupan Bandar Haniza Muhammad Talha berkata hasil sebuan mendapati masih ada pihak yang mengaut untung dengan menyewakan rumah kepada pihak ketiga. Kita juga akan kenal pasti unit-unit yang mereka duduki ini, siapa penyewa sebenarnya, sudah tentulah warga negara dan pihak pengurusan akan dapatkan nama-nama mereka untuk diambil tindakan lah kerana mereka telah melanggar syarat penyewaan yang mereka bersetuju untuk tinggal di sini, tapi mereka telah sewakan unit-unit yang mereka sewa ini kepada warga asing. Operasi berakhir jam 4 pagi turut mengesan perbuatan mencuri elektrik dengan melakukan penyambungan tanpa meter. 321 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berjaya menggerakkan Sekretariat Majlis Tindakan Sari Hidup Negara MTSHN yang berperanan menyelaras dan membincangkan isu kos sari hidup rakyat dan mencapai keputusan segera. Itu antara pencapaian kementerian terbabit sepanjang setahun di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata MTSHN adalah idea pertama beliau sejurus memegang jawatan. Antara pelaksanaan dasar yang dibincangkan dan dihasilkan di MSHN termasuklah PAS tanpa had pengangkutan awam dan perluasan program Food Bank Malaysia ke Universiti Awam. Yang tujuannya untuk menangani isu sara hidup termasuklah beberapa idea ke arah penyelesaian jangka pendek. Seperti pertama, PAS tanpa had My 100 bagi perkhidmatan LRT dan MRT, dan monorail. Agensi pelaksana adalah Ministry of Transport. Menurut Datuk Saifuddin, menerusi Food Bank Malaysia, setakat ini hampir 1,200 metrik dan makanan berjaya diselamatkan, manakala lebih 113,000 isi rumah dan 2,200 mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Awam mendapat manfaat itu.
Pihak kementerian turut menyasarkan untuk mengadakan program berkenaan di 20 IPTA melalui 2 kaedah iaitu Food Pantry, tempat untuk menyimpan makan kering, dan Modern Central Kitchen di mana sukarelawan boleh memasak di situ. Pelaksanaan lain di bawah MTSHN adalah kajian rantaian bekalan bagi mengesan dan mengkaji punca kenaikan harga. Selain penubuhan jawatankuasa tindakan e-dagang kebangsaan bagi mengurangkan kos sara hidup dengan menggalakkan perniagaan e-dagang di Malaysia. Kerajaan Negeri Terengganu akan melipat gandakan penambahbaikan ke atas rangkaian restoran makanan segera halal Chicken Cottage. Menteri Besarnya Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga pengurusi Chicken Cottage Group berkata prestasi jenama antarabangsa milik kerajaan negeri itu akan dipertingkatkan termasuk melabur dalam operasi infrastruktur. Laporan seterusnya bersama koresponden Media Prima Haliza Hashim di London. Ahmad Samsuri berkata demikian di Majlis Makan Malam dan Penghargaan Franchise Chicken Cottage pada Khamis. Turut hadir Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Muhammad Sadiq Khatagani. Kerajaan Negeri Terengganu mengambil alih pemilikan franchise ini pada tahun 2014. Penilaian prestasi keseluruhan Chicken Cottage di dalam dan luar negara giat dijalankan. Apabila kita lihat seluruh operasi ini, maka beberapa rasionalisasi perlu dibuat untuk memastikan bahawa sebarang kerugian yang besar dalam yang akan memberi kesan kepada P&L, Profit and Loss Chicken Cottage itu tidak akan menjejaskan Profit and Loss Chicken Cottage. Dan oleh kerana pelaburan yang dilakukan dalam konteks di Malaysia itu sebegitu lama sebelum ini, sebelum kami ambil kerajaan, dan ada beberapa aspek yang bila kita perhalusi ianya tidak mendatangkan keuntungan yang sepatutnya, maka perlulah kita berhentikan sementara. Terdapat 2 outlet Chicken Cottage di Malaysia. Premis perintis di Kuala Terengganu akan dihentikan operasinya dan akan dibuka semula dalam tempoh 2 tahun lagi di lokasi yang lebih sesuai. Outlet Chicken Cottage di Kuala Lumpur kekal beroperasi. Jenama UK milik Malaysia ini mensasar untuk membuka 70 franchise di UK dalam masa 3 tahun akan datang dan 150 cawangan di pasaran antarabangsa dalam tempoh 5 tahun. Baru-baru ini kita baru membuat satu partnership dengan sebuah syarikat World Franchise Associates. Mereka akan menolong kami dalam pembukaan Chicken Cottage di pasaran baru seperti Thailand, Philippines, Vietnam dan juga in the African region market. Selain perubahan operasi infrastruktur dan pelaburan dalam teknologi, Chicken Cottage juga akan terus memperkenalkan produk baru seperti ayam beku dan sos yang akan dijual di pasaraya. Haliza Hashim, London. Across the Middle East at about Hub 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar tidak pernah dimaklumkan bahawa tanah milik baginda terbabit dalam pembinaan projek Sistem Transit Aliran RTS Johor, Singapura. Menerusi satu kenyataan oleh Setiausaha Sulit Sultan Johor, Datuk Jabal Muhammad Noah, hari ini baginda melahirkan rasa kecewa dengan laporan berita yang mengaitkan peningkatan kos projek itu dengan sebidang tanah yang dikatakan milik baginda di Bukit Cagat. Kenyataan itu juga menyebut Sultan Johor bertitah jika benar tanah berkenaan terbabit dengan projek RTS, baginda berkenan untuk menyerahkannya kepada kerajaan tanpa sebarang kos demi kepentingan rakyat. Namun dengan syarat projek itu mesti diteruskan segera kerana baginda amat memahami derita rakyat yang terpaksa berulang-alik ke Singapura. Sebagaimana yang sering ditegaskan baginda, kepentingan rakyat dan kerajaan sentiasa menjadi keutamaan dan setiap isu haruslah dibawa berbincang secara muafakat. Semalam beberapa laporan berita yang memetik sumber mendakwa tanah yang sebelum ini milik Kerajaan Persekutuan sudah ditukar milik ke atas nama Sultan Johor dengan pejabat tanah dan galian Johor mendapat tahu perkara itu pada 28 Januari lalu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Kerajaan Persekutuan akan menuntut kembali tanah itu jika benar ia sudah ditukar hak milik. Yang tiada apabila
Beberapa hari menjelang Ramadan, umat Islam mula sibuk membuat pelbagai persiapan bagi menyambut ketibaannya. Umpamanya di Tanjung Kling Melaka, 200 penduduk yang terdiri daripada golongan nelayan sepakat mengekalkan tradisi rewang mengadakan kenduri pantai sebelum bermulanya puasa. Aktiviti rewang ini membabitkan semua penduduk dari pelbagai peringkat umur bermula seawal jam 7 pagi. Pilihan juadah pastinya memanfaatkan hasil tangkapan laut yang segar sebagai hidangan utama. Antara juadah wajib termasuk asam pedas dan masak ladak. Turut diadakan bacaan tahlil. Alhamdulillah yang telah sudah yang seperti yang tadi akak cakap, bermakna ini adalah menjadi rutin tahunan pada keluarga nelayan Tanjung Keling. Memang setiap tahun menjelangnya Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah kita semua akan berkongsi, semua ahli keluarga nelayan akan membuat kendara gotong royong. Memasak ni memang bukan akak seorang, bermakna semua terlibat. Kita bersama dengan penduduk kampung khususnya dapat mengadakan sekali lagi kenduri yang kita panggil memang kenduri tahlil arwah sempena menyambut bulan Ramadan, yang sebenarnya dianjurkan oleh komuniti keluarga nelayan itu sendiri. Dan program ni memang setiap tahun sebenarnya telah dimulaikan pada tahun 2000. Bagi penduduk di Tanjung Kling, sikap muafakat terbabit nyata mengukuhkan persaudaraan antara mereka. Ia juga dianggap satu pengalaman yang semakin sukar dirasai di kebanyakan tempat ekoran peredaran zaman. Namun penduduk berharap tradisi rewang kenduri pantai ini dapat dikekalkan dan diteruskan oleh generasi muda dalam kalangan komuniti mereka. Baik, ahli perniagaan dalam buruan Joe Tek Jo atau Jolo bersetuju menjual rumahnya bernilai $39 juta atau 161 juta ringgit di Los Angeles, Amerika Syarikat. Rumah itu dipercayai diperoleh menggunakan dana 1MDB yang diselewengkan. Rumah berkenaan adalah aset yang menjadi subjek pelucutan harta dalam siasatan dilakukan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat. Memetik laporan portal Bloomberg dalam pemfailan kepada Mahkamah Daerah Tengah California semalam, wakil Jolo dan pendakwa raya Amerika Syarikat bersetuju untuk menjualnya. Bagaimanapun, penjualan itu tidak bermakna Jolo menyerahkan tuntutannya. Sebaliknya, kedua-dua pihak bersetuju bahawa harta itu perlu dijual kerana ia dalam kategori tidak dapat diperbaiki. Menurut dokumen pemfailan itu, purata perbelanjaan penyelenggaraan bulanan dan perbelanjaan utiliti rumah berkenaan berjumlah lebih RM15,000, insurans tahunan pula lebih RM600,000, manakala perbelanjaan cukai tahunan kira-kira RM2 juta. Bagaimanapun, jika jualan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 270 hari, Kerajaan Amerika Syarikat mempunyai budi bicara untuk melantik seorang ejen pilihan. Setakat ini, DOJ telah memulakan tindakan serahan aset bernilai kira-kira $1.7 bilion dipercayai diperoleh menggunakan dana haram. Semalam, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Malaysia berharap mendapat semula sejumlah $7 bilion yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, 4 penduduk Palestin termasuk 2 pejuang Hamas maut dalam tindakan ketenteraan Israel di semenanjung Gaza. Tentera Israel berkata ia melancarkan serangan udara menyasarkan pangkalan Hamas bagi membalas dendam kejadian tembakan di sempadan yang menyebabkan 2 askarnya cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 2 daripada mangsa ditembak mati, sementara 51 yang lain cedera ketika pertempuran di sepanjang sempadan. Manakala 2 lagi pejuang Hamas terkorban dalam serangan udara. Susulan itu, Hamas berjanji akan bertindak balas ke atas serangan Israel. Dalam hal itu, kereta kebal Israel melepaskan tembakan ke arah penunjuk perasaan Palestin yang mengadakan bantahan di timur kamp di kawasan sempadan. 2 lelaki Palestin disahkan terbunuh. Jurucakap tentera rejim berkata sekitar 5,200 penduduk Palestin mengambil bahagian dalam tunjuk perasaan sepanjang hari. Penunjuk perasaan didakwa membakar tayar dan melemparkan batu selain cuba menceroboh pakar sempadan. Taufan Fani yang membadai West Bengal, India sejak tengah malam tadi mencetuskan hujan lebat dan mengakibatkan ratusan pokok tumbang. Tiada kehilangan nyawa atau kecederaan dilaporkan di West Bengal setakat ini.
Taufan berkenaan kini meragut 8 nyawa sementara seorang lagi dilaporkan maut di Bangladesh. Pengawal pantai pula menyalurkan bantuan makanan dan air minuman kepada mangsa yang terjejas. Ratusan ribu penduduk West Bengal diarahkan berpindah sebagai langkah berjaga-jaga. Menurut Jabatan Meteorologi, kekuatan Taufan Fani bagaimanapun semakin lemah ketika ia bergerak menuju ke Bangladesh. Sebuah pesawat yang disewa khas tergelincir dari landasan lapangan terbang dan terhumban ke dalam sungai di Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat. Datuk Bandar Jacksonville berkata kesemua 136 penumpang dan anak kapal dilaporkan selamat. Tiada kecederaan serius dilaporkan. Pesawat yang mendarat di pengkalan tentera Jacksonville tergelincir lalu terhumban ke dalam sungai St. John's pada jam 9.40 malam waktu tempatan. Nahas dipercayai berlaku akibat cuaca buruk. Pesawat Boeing 737 itu berlepas dari Teluk Guantanamo di Cuba. Menurut pejabat Sheriff Jacksonville, pesawat itu tidak ditenggelami air kerana paras air sungai yang cetek. Baik, upacara pertabalan Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn bermula hari ini. Vajiralongkorn 66 tahun menjadi raja berperlembagaan selepas kematian bapanya, Raja Phumipol Adunyadet pada Oktober 2016 selepas 70 tahun bertahta. Ritual yang disiarkan secara langsung di televisyen Thailand bermula pada jam 10.09 pagi. Vajiralongkorn mengenakan pakaian serba putih ketika menjalani upacara pembersihan diraja. Upacara pertabalan adalah proses gabungan agama Buddha dan Brahmin Hindu sejak beberapa abad lalu. Raja Vajiralongkorn dikenali sebagai Rama X atau Raja ke-10 dinasti Chakri yang diasaskan pada 1782. Flag of His Majesty horoscope, the gate. Korea Utara melancarkan beberapa peluru berpandu jarak dekat ke arah Laut Jepun buat pertama kali sejak 2017. Ketua Turustaf JCS Korea Selatan melalui kenyataan yang dikeluarkan berkata Pyongyang membedil peluru berpandu dari Semenanjung Hadok. Menurut kenyataan itu lagi, peluru berpandu dilancarkan dari Bandar Wonsan di pantai timur negara itu ke arah timur pada jam 9.06 pagi waktu tempatan. Peluru berpandu itu dilaporkan terbang antara 70 dan 200 km. Korea Selatan dan Amerika Syarikat sedang menganalisis butiran lanjut berkaitan pelancaran itu. Pada bulan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyelia ujian senjata jenis taktikal baru. Ia adalah ujian senjata pertama Pyongyang sejak sidang kemuncak kedua Amerika Syarikat Korea Utara di Hanoi pada Februari lalu berakhir tanpa persetujuan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dua aksi tumpuan Liga Super berlangsung semalam. Menyaksikan kedua-dua venue menyajikan perlawanan cukup menghiburkan menerusi jumlah gol yang banyak. Perak nyaris diaibkan pasukan berstatus kelab PKNS FC apabila seri 3 sama, sementara Kedah berpesta gol di laman sendiri di Stadium Darul Aman selepas membenam Kuala Lumpur 5-2. Kedah memecah kebuntuan pada minit ke-21 hasil larian pantas Jonathan Baumann yang mendapat hantaran jauh pemain pertahanan Raymond Alves. Tuan rumah sekali lagi mencurikan penyokongnya apabila menambah gol kedua pada minit ke-41. Kali ini Messi tandukan mudah pertahanan Shakir Hamzah yang mendapat hantaran Farhan Roslan dari kanan pintu gol Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang tidak mudah berputus asa menemui sentuhan gol di hujung babak pertama. Bermula dengan kesilapan penjaga gawang Kedah, Ifwat Akmal yang gagal mengeluarkan bola tinggi dihantar dari tengah. Kesempatan itu pantas diambil Indra Putra Mahyudin untuk merapatkan jurang gol 2-1. Babak kedua Kedah sekali lagi menunjukkan ketajamannya apabila menghasilkan gol ketiga pada minit ke-67 disumbangkan Fernando Rodriguez. Kuala Lumpur kembali mendapatkan jaringan menerusi Gerhame Di Paula pada minit ke-77 yang menolak masuk bola hantaran Ritaro Karube. Namun Fernando Rodriguez sekali lagi menambah derita Kuala Lumpur pada minit ke-80 apabila menyempurnakan hantaran Jonathan Baumann dengan tandukan menewaskan Syabeni Alawi. Seminit sebelum tamat masa perlawanan, Jonathan Baumann menyempurnakan malam gemilang Kedah dengan gol kelima hasil hantaran jauh Badrul Bakhtiar
Kemenangan ini dianggap kejayaan dalam misi balas dendam Kedah terhadap kekalahan 1-2 ketika bertemu Kuala Lumpur di Stadium Kuala Lumpur awal bulan lalu. Dalam satu lagi aksi, Perak bangkit 3 kali daripada ketinggalan sebelum mengikat PKNS FC 3-3 di Stadium Shah Alam malam tadi. PKNS hanya memerlukan 4 minit untuk membuka tirai jaringan Mercy Kepasharman yang menyedahkan hantaran Chan Vatanaka. Kedudukan itu bagaimanapun hanya bertahan 7 minit apabila Brandon Gunn menandukkan masuk bola sepakan percuma Nazirul Naim Cik Hashim untuk menyamakan kedudukan buat Perak. Namun pemain berdarah campuran Nicholas Shurat kembali meletakkan semut merah di depan apabila meledak gol kedua tuan rumah pada minit ke-43. Aksi babak kedua terus rancak apabila Perak sekali lagi berjaya menyamakan kedudukan hasil rembatan deras J. Partiban pada minit ke-49. Hanya 3 minit kemudian, kedudukan itu berubah lagi selepas percubaan dari luar kotak penalti Sherman tertampan Zachary Anderson sebelum menerjah jaringan sekaligus menyaksikan penjaga gol Perak Hafizul Hakim Khairul Nizam Jorti tertewas buat kali ketiga. Tersentak dengan jaringan itu, Perak menggandakan asakan untuk memburu gol penyamaan dan usaha mereka berhasil pada minit ke-80 menerusi sepakan percuma Nazirul Naim yang terkena Gabriel Guerra sebelum menerjah gawang. Satu mata diraih di laman sendiri menyaksikan anak buah Datuk K. Rajagopal menghuni tangga kelima dengan mengumpul 16 mata. Bagi Perak pula, ia adalah keputusan seri ke-8 dicatat mereka dalam saingan Liga musim ini dan hanya menang 2 kali untuk berada di kedudukan ke-8 dengan 14 mata. Turut berlangsung semalam ialah 3 lagi aksi Liga Premier yang baru memasuki perlawanan ke-11. Keputusan bercampur buat tuan rumah apabila hanya Terengganu FC 2 memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila menang tipis ke atas UiTM FC. Sementara UKM FC akur seri 1-1 dengan Pulau Pinang manakala PDRM mengejutkan peneraju Liga hasil kemenangan 1-0. Rekod tanpa kalah JDT 2 lebur selepas tewas 0-1 kepada Polis Diraja Malaysia PDRM di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG malam tadi. Sebaik whistle bermula, kedua-dua pasukan mempamerkan corak permainan berhati-hati tanpa bertindak mengancam ke kubu lawan masing-masing. Sepanjang babak pertama, perlawanan tampak hambar tanpa gerakan menarik yang dipamerkan kedua-dua pasukan. Pada babak kedua, tuan rumah mula bertindak agresif mencari gol pendahuluan namun peluang dimiliki S. Kumaran yang merembat masuk dari jarak 30 meter sekadar melepasi palang gol. Pelawat akhirnya memolosi gawang anak didik Erwin Boban apabila bola sepakan percuma Lee Chung Hoon menuju tempat ke penjuru kanan pintu gol pada minit ke-72. Skuad Biru Merah yang ketinggalan cuba mencari gol penyamaan namun usaha untuk mempertahankan rekod tanpa kalah itu tidak berhasil dan terpaksa tunduk kepada PDRM di laman sendiri. Meskipun tewas di laman sendiri, JDT 2 masih menguasai tangga teratas Liga manakala PDRM naik ke tangga ke-7 dengan 12 mata. Buletin 1.30 sampai ke penghujung. Mengakhirinya saksikan pameran inovasi teknologi Paris di Perancis. Itu saya Fatin Hamimah Yusof. Teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.